Baik, sekarang kita bercerita mengenai pandangan-pandangan dan pendapat yang lain. Apakah sebenarnya yang menyebabkan mereka ni keluar daripada tempat mereka? Ada satu riwayat daripada Waqi' Ibnu Jarrah. Waqi' Ibnu Jarrah ni tuan-tuan adalah salah seorang guru kepada imam besar mazhab kita, iaitu guru kepada Imam Asy-Syafi'i, Waqi' bin Jarrah. Dahulu Imam Syafi'i pernah mengadukan permasalahan hafazan dia pada Imam Waqi' ni. Dia mengalami kemerosotan lah pada hafazan dia. Jadi Imam Waqi' sebut dekat Imam Syafi'i bahawa ilmu tu adalah cahaya. Jadi jangan kamu padamkan cahaya itu dengan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Ilmu hak kita belajar, ilmu hak kita cari itu seumpama cahaya. Jadi cahaya ni akan jadi malap, lebih jauh cahaya ni akan jadi padam sekiranya diiringi bersamaan dengan perbuatan maksiat. Jadi sebab itulah berlaku kemerosotan pada hafazan kamu. Jadi tinggalkanlah maksiat untuk mendapatkan sumber ilmu yang sebenar. Itu antara pesanan Imam Waqi' bin Jarrah kepada Imam Syafi'i. Baik, Imam Waqi' bin Jarrah ni dia sebut dalam tafsir dia dengan mengatakan telah menceritakan kepada kami, kepada dia, iaitu Sufyan. Yang Sufyan ini meriwayatkan daripada Maisarah bin Habib An-Nahdi, daripada Al-Minhal bin Amru Al-Asadi, daripada tabi'in besar Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana berhubungan dengan ayat yang kita baca ni, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Imam Waqi' bin Jarrah mengatakan menerusi pandangan daripada Abdullah ibnu Abbas, jumlah mereka adalah 4,000 orang. Jadi Imam Waqi' dalam tafsir dia, dia ambil pandangan hak kata ribu-ribu tadi, pandangan pertama hak kita sebut 4,000 orang depa ni. Yang mana mereka ni sebenarnya keluar daripada kampung depa, kota ataupun negeri depa ni kerana kawasan tu pada masa tu dilanda satu wabah, iaitu penyakit ta'un. Jadi wabah ta'un telah menyerang kawasan mereka, kampung mereka dan kota mereka. Jadi bila wabah ni menyerang, kebanyakan daripada manusia tu mati. Kebanyakan daripada manusia meninggal dunia. Jadi hak masih tinggal, hak berbaki dan bersisa, hak hidup tu tak mau benda yang sama jadi pada mereka. Kalau kita duk tunggu lagi sini, wabah tu serang dengan kita semua pun mati macam hak mati sebelum ni. Jadi cara terbaik ialah mereka keluar daripada kampung mereka, nak mengelakkan mereka ni daripada ditimpa kematian. Inilah maksud ayat ni, mereka ni keluar kerana nak menghindarkan diri daripada mati. Jadi bila mereka ni keluar, mereka mengatakan bagaimana? Kita akan menuju ke tempat yang tiada kematian padanya. Kita akan pergi pada satu tempat yang tak ada kematian di situ. Dan kita boleh faham perkataan ni. Kalau kita nak ambil hak melampau sangat, kita nak cari satu tempat yang kita tak akan mati, memang tak logik lah. Kalau kita nak faham lagu tu, salah faham lagu tu. Yang dia faham, kita cari satu kawasan, satu tempat lain yang tak ada wabak macam kena tempat kita. Itu maksudnya kita akan pergi pada tempat yang tidak didatangi kematian. Tempat kita ni ada wabak, kita pergi duduk tempat hak tak ada wabak untuk selamat diri. Jadi bila mereka sampai ke lembah sekian-sekian, maka ketika itulah Allah sebut dalam ayat ni, faqala lahumullahu mutu. Dan Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian kesemuanya. Lalu matilah mereka kesemuanya secara sekaligus. Ini adalah firman Allah terhadap mereka, mematikan mereka sekaligus. Summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Allah perhidup mereka balik. Lagu mana cara Allah perhidup?
selepas kematian mereka ni ditakdirkan oleh Allah, tempat yang berlaku kematian beramai-ramai ini telah dilewati ataupun dilalui oleh salah seorang nabi daripada nabi-nabi Allah. Tapi dia tak ceritalah nabi mana. Ada salah seorang nabi pada masa tu, pada zaman tu lalu tempat ni. Bila dia tengok keadaan yang berlaku, mati ramai-ramai ni, lalu Nabi tersebut bermohon kepada Allah, minta doa pada Allah supaya mereka ni dihidupkan balik. Dan Allah telah memperkenankan doa Nabi tersebut, lalu kembali menghidupkan mereka. Jadi hidup baliklah, hak mati ramai-ramai tadi, hak kata lari daripada wabak tadi. Itulah berkenaan dengan kisah tersebut daripada awal ayat sampai akhir ayat 243. Baik, itu pandangan Imam Waqi' bin Jarrah. Tapi ada satu lagi riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia. Dia menyebutkan begini: sesungguhnya bukan seorang daripada kalangan ulama salaf yang memberitakan tentang hal ini. Faham betul-betul ayat klasik tu? Bukan seorang dari kalangan ulama salaf yang memberitakan hal seperti ini. Maksud bila bukan seorang tu, ramai yang dia nak maksudkan. Kena faham ayat tu, jadi takut terbalik. Jadi ramai tu jumlah dia tak tahu, tapi nak habaknya bila dia buat ayat bukan seorang, ramai hak cerita benda macam tu. Jadi apa yang diceritakan dalam kisah ni ialah golongan-golongan yang keluar daripada kampung depa atau negeri depa atau kota depa tu, mereka ni hidup sezaman. Satu masa dengan seorang nabi yang mana nabi ni diutuskan kepada Bani Israel. Dalam riwayat ni sebut secara jelas nama nabi tersebut iaitu Nabi Hizkil. Nabi Hizkil, ha zai panjang qaf ya lam. Nabi Hizkil. Bila sebut tentang Nabi Hizkil, kita seolah-olah mencari penyatuan atau persamaan. Sebab di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat lah kita sebut, ada seorang nabi besar. Dia orang Yahudi ni, dia ada nabi besar. Di sisi dia ada nabi kecil. Padahal semua nabi. Dia istilahkan nabi besar, nabi kecil. Salah seorang nabi besar tu ada kitab dia, kitab Yehezkiel. Dan ada sesetengah orang menyangka Nabi Yehezkiel ni merujuk kepada Nabi Hizkil itulah. Wallahu alam lah. Sama ada Nabi Yehezkiel tu dia tersendiri, Hizkil ni tersendiri, tapi ada pandangan kata merujuk kepada personaliti yang sama. Dan ada juga kata-kata yang mengatakan Nabi Hizkil ini adalah merujuk kepada Nabi Zulkifli. Hizkil ni merujuk kepada Nabi Zulkifli. Bahkan kalau kita melihat kepada tafsiran-tafsiran dalam Ibn Katsir sendiri pun menyebutkan bahawa ada kisah-kisah yang dikaitkan, yang Allah cerita pasal Nabi Zulkifli itu, ada pandangan yang menyebutkan nama dia ialah Hizkil. Nama dia adalah Hizkil. Tetapi bukan kita kata nak menolak yang tu. Bila kita buka satu karya besar Imam At-Tabari, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, di dalam tu ada keterangan daripada Imam At-Tabari dengan menyebutkan Nabi Zulkifli adalah individu yang berbeza dengan Nabi Hizkil tu sendiri. Hizkil lain, Zulkifli lain. Begitu juga bila kita tengok kisah-kisah dalam tafsir ni, mungkin boleh jadi banyak jatuh pada kesalahan kerana nama yang sama. Nama yang sama. Nanti saya cerita tentang hal tersebut. Mungkin bukan malam ni. Okey. Baik. Nabi Hizkil ni kebetulan dalam cerita ni nama Nabi ni Hizkil. Adakah nama lain pendapat dalam tafsir? Ya, ada. Dalam tafsir Imam Qurtubi, bukan kata nak menolak hak pandangan Hizkil ni. Cuma kita nak tanya, ada tak imam-imam lain, ulama lain kata selain Hizkil ada tak pandangan lain? Ada. Dikatakan Nabi tersebut bernama Nabi Syam'un.
Hak kata melewati kawasan tu, nama Nabi tu adalah Syam'un. Dalam tafsir Imam Qurtubi ada disebutkan namanya, yang mana kaumnya telah melarikan diri daripada satu wabak. Tapi tidak disebutkan wabak tu ta'un ke apa. Cuma melarikan diri daripada wabak, otomatik memaknakan kepada kita lari dan hindari daripada kematian. Baik, sekarang kita tengok tentang Nabi Hizkil tadi, yang hidup sezaman dengan kelompok yang dimaksudkan. Yang mana kelompok-kelompok ini telah mendirikan khemah-khemah mereka. Rumah mereka pun bukan rumah macam kita, tetapi khemah-khemah yang didirikan sebagai tempat kediaman bagi mereka di tanah lapang milik mereka. Ditakdirkan Allah satu ketika telah datang satu wabah, satu penyakit ke atas mereka, iaitu penyakit ta'un, ataupun ada disebut oleh kuman huma dan sebagainya. Pendek cerita, telah berlaku kematian dengan jumlah yang besar yang menyebabkan yang berbaki dan tersisa keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Baik, inilah yang paling dominan disebut lari keluar kerana ta'un. Tetapi sekali lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan salah satu sebab lain ialah yang mana ketika itu melalui lisan, lidah, dengan kata lain perintah daripada Nabi Hizkil ke atas mereka ialah menyertai jihad fi sabilillah, perang fi sabilillah. Tapi bila mana mereka kata nak perang ni, mereka takut. Takut apa? Perang tu tak ada masalah. Takut bila perang ni mati. Takut mati dalam peperangan, mereka lari diri daripada kematian tersebut. Maksudnya tak mau join peperangan, nak selamatkan diri. Kalau masuk perang ni dalam dua lagi, hidup atau mati. Tapi kalau kita tak masuk ni, seolah-olah dia, bukanlah dia fikir tak mati. Kalau tak pergi perang pun maksudnya nyawa tu lagi lebih lama, lebih safe untuk diselamatkan. Atas dasar melarikan diri daripada medan perang tu, maka Allah matikan mereka semua. Sebab itulah bagi pandangan ini, kita tengok ayat 244. Tadi kita baca ayat 243. Sebab tu ayat 24 bagi pandangan ini, ayat tu disambung waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu pada jalan Allah. Sebab tu mereka kata pandangan tu ada, sebab ayat seterusnya suruh perang pada jalan Allah untuk dikaitkan dengan kisah yang mereka nisbahkan. Walau bagaimanapun saya sebutkan, dalam mana-mana tafsir pun dominan paling utama menyebut sebenarnya kes wabah tersebut, iaitu penyakit ta'un.